Bekalan air sering putus, lebih 30,000 penduduk bimbang persiapan Hari Raya terjejas. Salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Hazel Desmond. Keputusan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STIM 2022 menunjukkan peningkatan dengan grade purata nasional 3.13 berbanding 3.15 pada 2021. Grade purata Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pula adalah 2.91 berbanding 2.92 tahun sebelumnya. Peningkatan 0.0%. Alhamdulillah, saya rakamkan ucapan tahniah kerana peperiksaan yang melibatkan lebih kurang 4,000 pelajar kita ini telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik bagi tahun 2022. Sebentar lagi tadi juga kita telah lihat beberapa pengumuman penting yang terkait rapat dengan antara lain yang paling penting juga adalah ini selepas TAM 2022 dilaksanakan. Pada ini adalah kali pertama kita buat pengumuman sebegini dan maknanya pasca perjanjian kita dengan Universiti Al-Azhar yang terkait rapat dengan hala tuju, kurikulum dan juga pencapaian untuk anak-anak kita ini meneruskan pengajian. Jadi STAM ini amat digalakkan untuk anak-anak kita. Beliau ditemui selepas pengumuman keputusan peperiksaan STEM di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting, Selangor. Muhammad. Guru ni ibarat mak ayah kita lah. Mana dia yang dekat sekolah ni, dia yang bimbing kita, dia lah yang beri tunjuk ajar kita, dia lah yang beri didikan kita, dia lah yang bagi ilmu. Jadi antara tips lah. Kalau nak berjaya sebagai seorang penuntut ilmu tu, memang menghormati guru itu memang nombor satu. Dan selain itu juga tidak lupa juga kepada ibu bapa lah. Kena banyak minta doa daripada kedua ibu bapa. Tips study tu memang kena study, tapi hubungan kita dengan Allah, rakan-rakan, guru-guru dalam masa sama kena jaga. Dan juga kena banyak berkhidmat kepada guru-guru. Syarikat Air Darul Aman Sada akan melaksanakan pelan kontingensi selama 5 hari bermula 20 hingga 24 April ini sebagai persediaan awal berdepan kemungkinan gangguan bekalan air di seluruh daerah di Kedah ketika Aidilfitri. Sada dalam satu pernyataan memaklumkan dijangka berlaku peningkatan permintaan air melebihi 30% disebabkan ramai pulang ke kampung. Selain itu, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, faktor cuaca kemarau yang dijangka berlarutan di beberapa kawasan sehingga penghujung April ini. Dari sudut operasi, SADA juga akan meningkatkan pemantauan bersepadu di kesemua 35 loji rawatan air dalam usaha memaksimalkan peratusan pengeluaran air dan memastikan aset dan infrastruktur air beroperasi seperti biasa tanpa sebarang gangguan. Kaki tangan SADA juga diminta bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Selain itu, pusat khidmat setempat PKS akan diwujudkan di 5 lokasi yang dikenal pasti sebagai kawasan yang berisiko tinggi mengalami masalah gangguan bekalan air. SADA juga akan mengaktifkan bilik gerakan pada 8 pagi hingga 8 malam sebagai platform tambahan bagi pengguna menyalurkan aduan. Dalam pada itu, persiapan Hari Raya, kira-kira 30,000 penduduk sekitar Pekan Kuala Kedah dikuatiri terjejas berikutan masalah gangguan bekalan air yang kerap berlaku. Masalah tersebut kian meruncing sejak akhir-akhir ini apabila bekalan air sering terputus. Pengerusi Pertubuhan Gagasan Generasi Gemilang Kuala Kedah, Datuk Abdul Muttalib Harun berkata, masalah gangguan bekalan air ketika musim perayaan sering berlaku di beberapa kawasan di Kuala Kedah sejak beberapa tahun lalu. Malah kawasan perumahan seperti Taman Selat dan Taman Bersatu sudah beberapa hari tidak menerima bekalan air paip. Jadi saya meminta pihak kerajaan negeri segera memulihkan bekalan air kepada
penduduk di kawasan Kuala Kedah. Kalau kita tidak dapat bagi khidmat yang macam membantu rakyat untuk yang memerlukan air, terutama sekali ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri, maka susahlah rakyat. Jadi kita bersimpati dengan rakyat di Kuala Kedah ini dan kita minta pihak kerajaan negeri segera mengambil tindakan membantu rakyat dengan memulihkan kembali bekal air di Kuala Kedah. Seorang buruh dipenjara 56 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Pasir Mas hari ini atas pertuduhan menculik seorang wanita ejen jualan kosmetik Rosna Zirah Muhammad Naim 37 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Hafizi Muhammad Arifin 27 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Badrul Munir Muhammad Hamdi. Mengikut pertuduhan, tertuduh bersama Cik Nur Hafizi Cik Nur, 32 tahun yang telah dituduh dan masih bebas didakwa menculik Rosna Zirah. Kesalahan dilakukan olehnya di sebuah rumah di Kampung Semat Jal, Wakaf Baru dekat Tumpat, kira-kira pukul 5.10 petang pada 13 September tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan Akta 574 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan denda dan penjara sehingga 7 tahun. Tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon agar mahkamah mengurangkan tempoh hukuman itu. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman penjara bermula dari tarikh tangkap pada 12 April lalu. Media sebelum ini melaporkan Rosna Zirah dilarikan sekumpulan lelaki dengan menaiki kereta jenis Toyota Vios pada 13 September lalu. Polis Melaka menahan 7 lelaki kerana menjual bercun tanpa permit dianggarkan bernilai RM45,000 di Bazar Ramadan dan premis kediaman sekitar negeri itu. Ketua Polis Dato' Zainul Samah berkata sebanyak 1,703 kotak mercun Happy Boom pelbagai jenis dan 76 kampit mercun bola turut dirampas. Kesemua lelaki berusia antara 27 hingga 43 tahun itu disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Sabit kesalahan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Sepanjang bulan Ramadan, PDAM Kontingen Melaka telah membuka permohonan permit penjualan mercun bermula daripada 28 bulan Mac 2023 hingga 26 April 2023. Sehingga kini sejumlah 287 permohonan permit telah dibuat yang mana hanya 200 permohonan diluluskan dan 67 permohonan telah ditolak kerana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Dalam tempoh yang sama, seramai 7 individu berumur di antara 27 hingga 43 tahun yang terdiri daripada 6 lelaki Melayu serta 1 lelaki Cina tempatan terlibat dalam aktiviti penjualan mercun tanpa permit. Sejumlah 1,703 kotak mercun Happy Boom pelbagai jenis dan 76 kampit mercun jenis bola dirampas di Bazar Ramadan dan di kediaman yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan mercun. Pemantauan juga akan dilakukan di kawasan awam dan premis perumahan bagi memastikan orang ramai tidak membakar bahan letupan selepas 12.30 malam. 3 warga tempatan ditahan bersama 10.4 kilogram dadah di kawasan tempat letak kenderaan sebuah pasar raya besar di Bercam Ipoh semalam. Ketiga-tiga suspek berusia antara 40 hingga 61 tahun. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata hasil pemeriksaan ke atas kenderaan dinaiki salah seorang suspek menjumpai guni plastik mengandungi 10 bungkusan disyaki metafetamin bernilai RM400,000. Dadah dirampas boleh digunakan untuk kira-kira 20,000 penagih. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Tindakan pelucutan harta juga diambil terhadap suspek utama kes di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucutan Harta 1988 dengan sitaan sebuah kenderaan bernilai RM12,000 serta wang tunai RM2,000.
Peniaga di Perlis mematuhi harga maksimum ditetapkan selain memaparkan tanda harga berwarna merah jambu untuk barangan harga kawalan. Ini selepas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN membuat pemeriksaan terhadap 8 pemborong dan 127 peruncit di negeri itu. Menurut Exco Negeri Fakhrul Anwar Ismail, skim harga maksimum ini sebagai langkah menstabilkan harga barangan dan memastikan keberadaan bekalan di pasaran iaitu sebelum, semasa dan selepas perayaan Hari Raya Puasa. Pihak berkuasa yang diamanahkan untuk membuat kawalan harga kepada barangan-barangan yang terpilih khususnya di musim perayaan ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah kesedaran pengguna itu sendiri. Jadi pengguna kita mengharapkan kalau sekiranya mendapati berlaku peningkatan harga khususnya yang melibatkan barangan-barangan yang dalam kawalan tadi, kita sangat-sangat menggalakkan para pengguna untuk membuat aduan segera kepada pihak KPDN. Jemaah di Perlis digalakkan untuk memakai pelitup muka dan membawa sejadah sendiri ketika menunaikan solat sunat Aidilfitri berikutan peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini. Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullah bertitah perkara itu selaras pelaksanaan solat sunat Aidilfitri di Tanah Lapang melibatkan 101 buah masjid seluruh negeri. Titah Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullah, pelaksanaan solat Aidilfitri selain Tanah Lapang perlu mendapat persetujuan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri. Sekiranya cuaca tidak sesuai, solat sunat Aidilfitri akan dilaksanakan dalam ruang masjid karya masing-masing pada pukul 8.15 pagi. Bagi pelaksanaan solat sunat Aidilfitri di Karyah Kota Raja, solat akan dilaksanakan di dataran istiadat Istana Arau dan sekiranya keadaan cuaca tidak menentu, akan dilaksanakan di ruang solat Masjid Negeri Arau. Sekiranya 1 Syawal jatuh pada Jumaat 21 April, jemaah boleh memilih untuk menunaikan solat Jumaat atau solat Zuhur. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri semakin dirasai. Di Gua Musang, Kelantan, warga Sekolah Kebangsaan SK Limau Kasturi 1 telah menghias halaman sekolah dengan memasang pelita buluh dan pelbagai lampu bagi menyambut minggu terakhir Ramadan atau Malam 7 Likur. Guru besarnya, Nur Zilawati Abdul Rahim berkata, guru, ibu bapa dan penduduk kampung bergotong royong membuat persiapan menghidupkan Malam 7 Likur. Sebanyak 30 pelita buluh sepanjang 20 meter berjaya dihasilkan dalam masa 3 jam. Tujuan utama kita adakan Moreh malam ini, kita nak merasai suasana sebagaimana di zaman orang tua kita dulu kan, merasai malam 7 Likur, menghidupkan malam terakhir bulan Ramadan. Dan kita buat pada malam ni sebagai penutup lah, sebab hari Selasa besok last sekolah, hari Rabu dah cuti, jadi cikgu akan last pada malam ini sebab kebanyakan semua warga yang berada di sini, guru dan staf ada tinggal di kuartus. Jadi inilah kampung mereka selama mereka bertugas di sini. Kelab guru dan panitia pendidikan Islam sekolah ditugaskan untuk menguruskan pelbagai program sepanjang Ramadan termasuk menghidupkan Malam 7 Likur. Untuk meraihkan, menghidupkan kembali suasana Malam 7 Likur. Jadi kita pun sepakat untuk gotong royong pergi cari buluh dan kebetulan alhamdulillah sini banyak buluh untuk kita guna bagi buat pelita. Macam-macam buluh lah kat sini kan, sebab kita berada di Limau Kasturi ni, alhamdulillah lah. So semua yang tuan kuasa program ni pun semua gotong royong bantu semua. Alhamdulillah dari semalam lagi kita pergi cari buluh, potong siap-siap. Jadi tengah hari tadi lepas waktu kerja kita terus buat persiapan untuk malam ni lah. Kemeriahan malam ini amat terasa di hati saya, di mana saya dapat lihat ikatan ukhuwah antara kami semakin rapat, semua guru bersama keluarga makan bersama-sama, merapatkan ukhuwah dan bergembira.
tengok anak-anak bermain bunga api. Tak lupa juga ibu bapa pun turut sama bergembira bermain bunga api. Bagi saya ini akan menjadi ingatan juga memori indah untuk kami semua. Tradisi program Bubur Lambuk Perak FM di RTM Perak diteruskan lagi tahun ini bagi mengukuhkan hubungan kerjasama antara agensi persekutuan dan negeri. Exco Komunikasi, Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Perak Muhammad Azlan Helmi berkata kerjasama berkenaan penting bagi memberi nilai tambah dalam memenuhi objektif dan hala tuju kerajaan. Jadi pada saya, program yang dianjurkan oleh RTM ini yang disokong penuh oleh portfolio saya, insya-Allah kita akan perbanyakkan lagi program seperti ini kerana kita boleh lihat hari ini di belakang sana ramai antaranya pelajar-pelajar, agensi-agensi kajian seperti mana saya sebut tadi ada 8 agensi bersama dengan kita di bawah portfolio, semuanya menghantar wakil. Dan ini mengeratkan ukhuwah sesama agensi. 7 periuk bubur lambuk disediakan secara bergotong royong untuk program tersebut melibatkan 8 agensi kerajaan, persekutuan dan negeri. Keadaan tengok kaki mana kena pijak tu hancur lah. Cepat-cepat kita pun buat mesej hantar dekat brigade ataupun division. But I still can stay alive. Thank you sir, thank you sir. Ikuti kisah mereka menerusi di celah-celah kehidupan bersama BH Petrol pada Ramadan ini di TV1. Indeks utama Bursa Malaysia dibuka tinggi pada urus niaga pagi tadi sebelum menyusut semula menjelang data keluaran dalam negara kasar KDN ke China untuk suku pertama hari ini. Setakat pukul 12.50 tengah hari, Bursa Malaysia susut 4.24 mata kepada 1,430.66 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya CFM naik 2 sen kepada 2.5 sen. Hong Seng kekal rata pada 14 sen dan sedanya Innovator meningkat 3.5 sen kepada 27.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan, Nestle melonjak 20 sen kepada RM135.90. MPI meningkat 14 sen kepada RM28.54 dan Vitrox naik 13 sen kepada RM8.03. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar pada sesi awal dagangan pagi tadi. Ini berikutan mata wang tempatan masih dalam kedudukan terlebih beli menjelang kenaikan kadar faedah yang dijangkakan Mei ini. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.43 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.32 dan berada pada 3.29 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.48 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.85 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.86. Malaysia Aviation Group MAG memperkenalkan MH Plus, platform keupayaan pengedaran baharu NDC Malaysia Airlines. Platform tersebut bertujuan meningkatkan keupayaan komunikasi dan membolehkan kerjasama lebih erat antara syarikat penerbangan MAG dan rakan dagangnya. MAG menerusi kenyataan memaklumkan pengenalan tersebut menandakan pencapaian penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan teknologi baharu. Di bawah fasa 1 pelaksanaan NDC, Malaysia Airlines akan bekerjasama dengan platform pelancongan terkemuka Asia Tenggara, Traveloka, bagi menikmati akses kandungan udara yang lebih meluas selain menawarkan produk mengikut kesesuaian berdasarkan profil pengguna. NDC yang turut disokong Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA disasarkan bermula separuh kedua 2023. Baustad Holdings Berhad BHB menetapkan 22 Mei ini tarikh tutup pertama tawaran pengambil alihan sukarela bersyarat oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT bagi mengambil alih baki saham dalam BHB. Tawaran itu adalah sebahagian daripada langkah untuk mengambil BHB secara persendirian.
LTAT mempunyai pegangan 1.5 bilion saham BHB, mewakili 74.92% daripada jumlah saham terbitan dalam syarikat itu setakat tarikh praktik terkini. Menerusi perkeliling, nasihat bebas difailkan kepada Bursa Malaysia jika tawaran diisytiharkan tanpa syarat sebelum tarikh tutup pertama. LTAT akan memastikan tawaran dibuka untuk penerimaan tidak kurang daripada 14 hari selepas itu. Namun tidak melebihi 74 hari dari tarikh tawaran. Mainan ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak berniaga lagi. Apa masalah dia? Hasing, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang bagus tau. Dia tolong orang tak kira bangsanya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmat. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia. Jom kita shopping, raya sayang hey, diskaun menanti. Apa tunggu lagi, jom kita shopping, raya sayang hey, tunjuk sayang dengan Shopee. Shopee Raya Sayang hey, beli sekarang. Shopee. Apa yang membuatkan raya itu raya? Adakah kemaafan yang dipinta? Atau bertemu saudara yang lama tak jumpa? Mungkin rendang masakan nenek? Rendang. Sebenarnya, lebih meriah apabila sama-sama menonton variasi program musim raya. Unify TV macam-macam ada. Sempena raya ini, cuba aplikasi Durio Plus percuma. Langgan pack aneka hari ini dan dapatkan semuanya dengan Unify. Perdana Menteri United Kingdom UK Rishi Sunak kini disiasat pihak berkuasa berhubung saham milik isterinya dalam sebuah syarikat penjagaan kanak-kanak. Siasatan menjurus kepada kemungkinan beliau gagal mengisytiharkan saham yang dipegang isterinya Akshata Murthy dalam agensi yang mendapat manfaat daripada belanjawan kerajaan baru-baru ini. Murthy adalah anak perempuan kepada pengasas bersama Gergasi Teknologi Maklumat India Infosys dan harta peribadinya dianggarkan sekitar $700 juta Amerika Syarikat atau 3.1 bilion ringgit. Sunak sebelum ini berdepan kritikan berhubung status non-dom atau bukan pemas tautin isterinya dan tidak mengisytiharkan pendapatannya daripada dividen di Infosys untuk tujuan pembayaran cukai di UK. Namun, Murthy kemudian bersetuju melakukannya selepas kekecohan berhubung isu itu menjadi semakin besar. Pesuruhjaya Pematuhan Parlimen Daniel Greenberg memaklumkan siasatan akan dilakukan berhubung pemilikan saham oleh Murthy dalam agensi penjagaan kanak-kanak Koru Kids. Seorang remaja 16 tahun berkulit hitam di Missouri ditembak di kepala dan lengan selepas tersalah mengetuk pintu rumah orang lain untuk mengambil adik kembarnya. Menurut pihak polis, mangsa Rob Yarl ketika ini sedang menerima rawatan di hospital. Ketika kejadian kira-kira 10 malam, Yarl telah pergi ke salah sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah sebelum ditembak pada Isnin. Ratusan penunjuk perasaan berarak sambil melaungkan Black Lives Matter dan membantah tindakan pemilik rumah menggunakan kekerasan fizikal kepada individu disyaki sebagai penceroboh. Dilaporkan ibu bapa mangsa telah meminta Yarl mengambil adik kembarnya di alamat 115 Terrace tetapi dia sebaliknya tersilap pergi ke 115 Street. Pemilik rumah yang identitinya tidak dikenal pasti kini ditahan pihak polis untuk membantu siasatan. Kementerian Kesihatan Awam Thailand menyelaras strategi menangani gelombang baharu COVID-19 yang mula menunjukkan peningkatan sejak sambutan pesta Songkran baru-baru ini. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian, Dr. Opas Kan Win-Pong berkata, ramai penduduk tempatan dan pelancong menyertai sambutan itu di kawasan sesak tanpa sebarang perlindungan diri. Ia juga berkemungkinan merebak selepas musim cuti apabila individu dijangkiti wabak itu pulang ke kampung dan menjangkiti orang lain. Justru langkah persediaan telah diambil bagi mendepani situasi terbabit dan tidak mahu penularan COVID-19 terbabit berulang seperti sebelum ini. Mereka yang menyertai sambutan Songkran dinasihatkan untuk melakukan pemantauan kendiri selama 7 hari dan menjauhi warga tua atau saudara mara yang mempunyai masalah kesihatan.
Sekiranya bergejala, dinasihatkan membuat ujian antigen pantas. Perkembangan Sukan SEA Kemboja 2023, Persatuan Golf Malaysia MGA menaruh kepercayaan kepada 90% pemain mudanya untuk menggalas misi membawa pulang 1 emas dan 1 perak dalam tamasya tahun ini. Presiden MGA Muhammad Anwar Muhammad Noor berkata pemilihan atlet ke Sukan SEA kali ini berdasarkan prestasi semasa di kejohanan amatur dunia dan kedudukan ranking. Selection proses ni melalui satu sistem yang kita adoptasikan, satu sistem yang sangat rigorous, sangat strict. Bermakna dia akan ada semua data-data performance daripada semua pemain-pemain golf amatur kita, lelaki dan juga perempuan. Jadi kita ada data tu, kita masukkan, dan juga keutamaan akan berpaksikan kepada sistem markah mereka di World Amateur Golf Ranking. Tamasya Sukan SEA Hanoi 2021 menyaksikan skuad golf negara berjaya membawa pulang 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Namun edisi kali ini MGA tidak meletakkan sasaran mempertahankan pencapaian itu kerana kebanyakan pemain kebangsaan kini berpangkalan di Amerika Syarikat. Bola sepak Piala MFL, skuad muda Sri Pahang FC mencipta kemenangan dramatik selepas jaringan pada masa kecederaan pemain import Lee Ji Yong menghadiahkan 3 mata buat pasukan. Kemenangan tipis 1-0 membolehkan skuad muda Pahang naik ke tangga kedua kumpulan B. Aksi di Stadium Darul Ma'wa menyaksikan skuad Tok Gajah mendominasi permainan dengan lebih banyak mencipta percubaan berbahaya ke kubu lawan. Pahang memperoleh beberapa peluang terbaik meledak gol termasuk menerusi percubaan Lukman Hakim pada minit ke-18 yang sekadar menggegar tiang gol perak. Usaha Pahang mencari gol kemenangan berhasil pada minit-minit akhir masa kecederaan menerusi sepakan penalti yang tenang disudahkan Lee Ji Yong. Tamat permainan Sri Pahang FC 1, Perak 0. Pahang ketinggalan 1 mata di belakang pendahulu Kuala Lumpur City Extension yang memungut 11 mata daripada keseluruhan 5 perlawanan. Sementara itu, skuad muda Selangor meraih kemenangan selesa 3-0 mengatasi Kelantan di Stadium UiTM Shah Alam. Alif Izwan meledak gol pertama Selangor pada minit ke-39 sebelum Haikal Danish menjadikan kedudukan 2-0 pada babak kedua. Alif Izwan muncul pemain paling menyerlah dengan menjaringkan gol kedua peribadi sekaligus membolehkan Selangor melakar kemenangan bergaya 3-0. Kemenangan membolehkan Selangor berada di kedudukan ketiga kumpulan B, ketinggalan 2 mata di belakang Sri Pahang FC. Baik, sekian berita tengah hari. Anda boleh terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.